Kita start turun lah. Sekarang pukul 12.30 hari ni. Bulan mana? Bulan ni? Oh, alah, tarik anak-anak. Apa yang macam? Tarikh. Bulan yang tarikh? 11? 11 Disember. 12.30. 12.30 hari. Atau PM. 11 Disember kita nak turun ni. Ni semua dah sampai berjaya sampai ke pemancar ni. Ada jalan ni. Nanti kita semula insya-Allah. Kalau ikut map tu penghujung tak ke mana lah. Kalau tak ada awan penghujung dia. Insya-Allah rezeki saya akan naik motor insya-Allah. Sampai habis jalan ni. Kalau mati ke mana. Jom turun. Turun ingin lah. Turun gitu. Turun dulu Okey, 12.30 saya tengok. Pokok perut kera apa? Okey, tambah. Tak pasal asal ni. Perut kera tu spes mahal tu. Banyak ni. Tengok perut kera tu. Nampak sahabat semua. Oh, mahal tu. Gambar. Ambil. Kera ni lah ni. Ni, periuk kera ni tu. Oh, tina ke tu. Oh, hidup sini. Comel ni sini. Ambil ya. Zoom. Itu je. Okey, ambil. Nanti ada hati-hati ada benda-benda ni. Okey. Okey, ada perut kera ni ha. Okey, tu dia. Nampak dah. Tu perut kera dah. Okey, boleh. Nak pergi dekat. Biar bijak atas plastik sapuh tu. Comel spesial comel ni. Saya kan kalau bertanah tapi nak kena ambil benih molek ah. Tapok. Oh, dia gitu. Ambil sekuntum dulu, lepas tu ambil semua sekali. Okey, ambil semua sekali pula. Penuh kita semua sekali. Kalau tempat lembab ada. Tapi tak semestinya tau. Ni pokok dia ni. Yalah ni. Ni lagu ni. Benar nak pergi dekat tu kata saja. Ni pokok dia ni. Ni lah ni mak ni. Ni perut kera ni. Ni ni. Ni mak ni. Ni. Kau boleh ambil benih comel ni mak. Tang mula yang motor dah. Ni lagu ni. Oh, tu bulat tu panjang. Macam-macam ni jadi bujung gini. Ni jenis gini, ni di hujung daun ni. Oh, ni ada kau. Lah, dia merebak sini. Oh, dia hidup lah. Dia menjala kan. Sekejap, nak ambil. Apa jenis lagu ni? Boleh minum dari tu. Tak lah sebab tak pasti kan. Ni gini. Dia ada bulat, rosah, pasal lengai apa ada. Ada. Okey. Cik Yusof, sampai dah. Saya dah sampai di maksimum ni. Ke puncak tertinggi. Tapi lagi jalan Cik Yusof. Tapi tak lagak dah. Kalau ikut map so jauh lagi lah. Dalam hati nanti insyaAllah kalau rezeki saya akan beri motor. Saya akan naik motor. Sampai ke sini insyaAllah. Sambung lagi sampai ke depan sana tu. InsyaAllah saya akan share nantilah. Memang perut kera memang. Tempat Jisar dah perut kera Cik Yusof. Kalau ada nanti buat live nanti. Buat live spesies sana yang macam mana. Nanti kita main motor mak kita ambil benih balik. Boleh ni. Tapi nak lembab macam ni, nak lembab, berair, baru hidup. Banyak ni. Kat perut kera ni. Masa di Ibam dulu dia besar-besar lengan. Kat Ibam dahulu. Apa tu? Wow, memang wow lah. Jaya sampai ni. InsyaAllah rezeki sambung terus daripada pemancar ni. Okey, kita akan sambung dengan motor lah. Dengan motor. Kita sampai lah. Pindah kerja kita agak ni. Kalau ikut map tadi jauh lagi. Ada keempangan. Oh memang ada keempangan tu. Empangan tu. Oh ada ambil lah. Nanti isu buat live Buat live kongsi. Ni orang suka tengok alam. Sebenarnya Cik Yusof banyak potensi Cik Yusof untuk buat orang kenal brand kita, buat cara. Sebab saya share Cik Yusof anggap je lah. FB live ke, TikTok live ke, kata ampun TikTok, FB lah. Untuk buat macam TV. Ni TV saya secara langsung ni. Share dengan sahabat-sahabat pecinta alam. So ni nak teruskan ni. Dah mula menurun ni. Okay, insyaAllah jom balik. Okay. Sambil saya Cik Yusof lah. Okay, Cik Yusof sihat
Jangan lupa Yusof aktifkan buat share langsung dengan Facebook Live. Kalau tak siaran, rakam dahulu. Share je. Sebab the power of video marketing memang mudah orang kenal kita. Bila orang kenal kita menyebabkan keraguan, takut bimbang akan mengecil. Secara tak langsung, orang percaya kita naik. Bila percaya je, itu membantu. Sebab punca tak beli produk kita kerana tak percaya kita je. Punca orang tak percaya sebab tak nampak kita je. Bila kita sentiasa buat orang nampak orang kenal. Bila kena kenal, bimbang, takut, was-was akan mengecil automatically. Di masa sama, kepercayaan orang kepada kita, personal brand kita akan meningkat. Tak caralah, dah menonton ke, biarkan lupakan. Itu point saya bagilah. Okey, saya cuba nanti yang beres bagus. Buat je. Anggap macam sekarang ni, apa nama ni, National Geographic. Macam National Geographic, jumpa kucing ambil, jumpa beruang ambil. Nanti dia akan menarik orang yang sama minat. Bila kita dah akan lama, akan senang lah. Buat je. Nak TV 3 tak mampu kan? Masuk TV sendiri. Buat je cara. Macam Yusof okey dah. Sebab seperti ada ramai yang boleh komen. Dalam AB Profit Yusof tu maknanya dah orang komen. Maknanya bagus tu ada potensi. Saya memang tak hebat mana. Yang saya tengok Cik Yusof, Azman Dopi, 2 orang tu je saya penonton. Tu saya tak betul asa. Sebab saya faham prinsip ni lah. Senang. Yang penting buat je. Buat secara istiqamah. Ada tengok ke, tak tengok ke, ada komen ke. Rupa yang terletak nombor 3, 4. Nombor 1 kita nak buat supaya kita sentiasa muncul dengan TV kita. Itu goal kita. Lama-lama nanti bila istiqamah, bila sentiasa muncul kita aktif, FB akan tolong viralkan. Bila melurung macam ni, melurung laju. Ni melurung ni. Senang hati lah boleh. Okey. Naik main sebut nafas. Okey, cik saya buat ya. Buat. Saya buat kemudian masukkan link dalam WhatsApp group cabaran AB Live non-stop. Masuk je. Kemudian kalau ada member yang juga minat nak join WhatsApp group tu, beritahu saya masukkan dalam grup WhatsApp group cabaran AB Live. Kita himpunkan orang yang nak buat AB Live dalam tu. Saya langsung sebab video marketing memang power. Kita nak TV tak mampu kan menggunakan video marketing TV3 ke tak mampu. So baik kita gunakanlah AB Live kita ini anggap TV kita. Tadi saya start di pukul 10.30. Berapa jam Kita start pukul 10.30 sampai 12.30. 2 jam, 3 jam. 10.30, 11.30 sejam. 2 jam lebih kurang. Tak? Tak tahu mana turun sekejap sebab dia curam macam ni. Senang tak payah ni. Nak mendaki yang tu. Berapa jam? Lebih kurang 2 jam lah. Saya start 10.30, 11.30, 12.30. Lebih kurang 3 jam. 10.30 hingga 11.30 sejam. 11.30 hingga 12.30. Lemah matematik. Pula 2 jam. Okay, 2 jam saja. Tak payah mana. Okay, yang penting buat je Cik So. Buat je. Nanti bila sampai masa saya akan tip lah. Saya akan share teknik seterusnya. Saya sendiri pun masih belajar lagi sebenarnya. Masih lagi proses. Walaupun ilmu saya ada, hasilnya tak sama. Ilmu saya tentang buat teknik video saya ada ilmu. Tapi ilmu sama, saya buat tak ada kadang-kadang. Tapi kalau Syekh Yusof, mungkin jadi rezeki awak. Tak sama rezeki ni. Sebab tu tak ada isu Sabri ni. Mengajar orang buat bilah gini-gini. Dia penonton 2 orang je. Tak apa dah rezeki saya. Tapi kalau anda buat kan, ilmu sama yang saya share pada awak buat mungkin penonton 5 orang, 50 orang, rezeki awak lah. Itu soal rezeki Walaupun ilmu sama saya amal, saya ajar pada orang lain, saya sendiri pun tak berjaya dapat seperti awak dapat, tak apa. Rezeki masing-masing. Right? Yang penting praktik buat. Okey. Terus sedap je tu sebab dia dengan comel gambar. Mana tengok? Comel. Nanti teman motor teman motor mak, kita buat cangkul, kita ambil benih. Comel ni. Comel ni. Comel. Nampak tak gambar ni? Gambar apa? Kulit kera tadi. Comel tu. Bagus. Dapat tiang fotografi bagus mak. Tu orang suka gambar close up sebenarnya. Yalah betul tu betul beres. Nanti kalau rezeki nanti Cik Yusof, tak?
Cik Yusof share lah ke grup-grup saya. Biar saya ni kalau tentang alam ni, alam pokok ni, share pada minat-minat alam. Kalau saya buat live tentang ayam, share grup-grup minat ayam. Sama nanti kalau Yusof buat live tentang apa? Tentang empangan. Saya akan share grup-grup orang yang suka tentang aliran air. Contoh, kalau Cik Yusof buat tentang kutip pucuk ubi kayu, share grup-grup yang suka kebun tepi rumah. Jangan share pula dalam grup-grup rumah ke ataupun grup-grup kapal, tak sesuai. Kena share mengikut kesesuaian konten tak ada. Kalau Cik Yusof buat bila tentang rumah rakit pun kan, kita share grup-grup rumah-rumah tepi sungai. Kalau dah menarik orang yang betul. Kalau kita buat bila tentang ayam, kalau saya share grup-grup kapal angkasa ke, tak sesuai lah, contoh saja, okey. Keren? Tu cara tips untuk buat IB Live. Saya sampai berawak. Walaupun saya ada ilmu tu, saya tak ada juga. Sebab prinsip rezeki tak sama. Tu penting saya share benda tu supaya kata, sabar sembang dia pun penonton 3 orang. Rezeki saya macam tu. Ilmu sama saya share berawak, orang lain pun jadi. Saya buat tak jadi. Yang penting saya sampaikan teknik untuk buat IB Live dan bersesuaian. Masanya, pukul berapa, apa pengisian dia. Cuma saya tak cerita lebih-lebih tentang pengisian, masa. Supaya yang penting buat dahulu. Kalau cerita teknik buat pukul contoh, mesti buat setiap pukul berapa pagi. Pukul 10 pagi contoh, tengah hari 12, 3 petang, 5 petang, lepas isyak. Dan waktu kalau saya share ni, mesti buat. Jadi pelajar tak akan seronok lah, tertekan. So saya kata yang penting mana? Jadi wallpaper. Comel. So maknanya itu pentingnya. Pentinglah buat dahulu. Lepas tu baiki sikit. Right. Alright. Tadi masa cerita kalau tadi bukit tu. Tadi saya dah buat live kat sini tadi. Berada dalam awan tadi. Dia satu tahap level tadi. Kalau jalanan tak dekat depan tu, kita masuk dalam awan, dalam kabus. Lepas tu kemuncak tak ada lah. Maknanya di sebelah sana tu ada awan lah, tapi awan tu berendah lagi. Kami sebab ada lebih tinggi pada awan, so tak ada lah kabus. Yang kalau rezeki depan tu ada, kita akan berhenti sekejap buat live dalam kabus kalau ada lagi lah. Okay. Saya memang jiwa cinta alam, memang daripada kecil lagi. Masa saya ibang di Mak Azan dulu, memang saya tokok gua, sungai, tasik. Memang hobi saya lah. Memang saya suka pada kehijauan alam. Pada dulu saya memang peminat setia National Geographic. Saya sanggup beli buku majalah National Geographic. Setiap bulan saya langgang. Sebab di Mak Azam tu ada satu kedai buku. Saya memang beli dengan dia, booking setiap bulan. Dia tu order daripada luar negara kan. Masuk saya beli dengan dia. Saya ada koleksi banyak buku-buku National Geographic. Saya ada rakam. Masa tu menggunakan tape recorder kan, tali pita tu. Saya rakam dalam TV. Menggunakan decoder dulu. Ada saya simpan. Sekarang ni tak guna lah zaman sekarang ni. Dulu zaman tu dah canggih dah kan. Ada decoder dan ni semua dah. USB bahkan dah sekarang ni. Ambil gambar. Nanti singgah kat dengan air terjun. Saya sangat train dia tu buat belajar fotografi. Dia dapat tiung sikit lah. Berdua saya dengan anak saya. Saya plan di sekolah, memang saya galak terlibat dengan fizikal, masuk hutan. Saya memang tak nak ajar saya supaya at least saya dapat ilmu tentang survival. Apa saya share ke dia lah. Mana memindah ilmu tu. Tu. Sebab kalau di sekolah habis sebulan 3 minggu sebulan kan saja tak bagus. Bawa anak masuk hutan, masuk ke sawah padi supaya dia lebih mengerti kehidupan sebenar. Kalau mengadap handset dia tak bagus juga sebenarnya. Jadi lemah fizikal. Pegang-pegang handset dia ada radiasi kan. So tak bagus sebenarnya. So itu cara saya buat anak saya. Petang ni insya-Allah, lepas nanti saya akan bawa anak saya dan saya sendiri akan round kampung. Saya akan pergi baiki motor dahulu. Saya cantik sikit motor, tukar minyak hitam. Saya daripada workshop motor saya akan round kampung dan lalu ikut perkampungan orang kat bukit. Saya akan share nanti. InsyaAllah lepas tahun nanti, mungkin kedua ketiga nanti dia boleh follow saya lah insyaAllah. Lepas ni lepas saya sampai kat parking kereta nanti saya akan pergi kedai ayam. Nak beli makanan ayam sekejap.
Mungkin besok insyaAllah kalau saya izin saya akan pergi apa? Esok mana esok lagi? Latar tu. Eh? Biru. Tengok kan kalau insyaAllah kalau tu saya akan pergi ni latar kolam pula. Tapi saya kena kontak baik dengan pemilik kolam lah. Takut dia tutup kan. Mana ni tutup aku ni. Sebab banjir kan. Sebelum lagi saya akan kontak dulu Diana tu pemilik latar kolam. Baik cantik kehijauan bersih molek. Kalau buka kita akan pergi insyaAllah. Kalau tak buka juga kita kena buat plan. Kita pergi nak ni lah. Kita pergi bukit tak? Bukit Bubus. Ke kaki bukit, ke gua-gua. Sebab di kaki bukit Bubus, tempat orang buat paragliding tu di kaki dia tu. Dia menghadap ke lautan tu, laut selatan, memang ada banyak gua. Memang cantik lah. Situ kalau you follow Perpada sebenarnya video live saya tu, dia main macam zaman dinosaur. Batu-batu merah begitu. Nampak apa tu? Nak pegang lagi? Gila. Ambil kau comel tu. Sini ada air, macam air mata air sikit macam apa macam air terjun ni, bukan air betul terjun ni, dia air resapan je. Sebab dia apa ni? Comel ni. Dia punya apa? Banjaran ni dia memanjang tu, dia blok awan, so ada lembab, ada air. Ambil gambar. Ambil kau ni daripada bawah sini, Mak. Daripada apa ni? Tu. Dia hati-hati lah kelicing. Hati-hati tu. Hari ni kita tak plan tak resmi, kita bakal selipar je. Kalau betul-betul kita bakal kasut, insyaAllah. Semula kita pakai kasut, barulah pun kita buat air lebih kurang je ni. Sini memang, Air ngecek. mesin ni kat bawah ni. Mengadap ke atas gitu. Dia biasanya ada air ni, dia atas tu tinggi, dia apa ni berkapit bukit, dia ada air ya. Mana? Atas sana tu. Dia berkapit, dia tahan awan, so bila awan lekat ada hujan, so ada air ya. Itu mudah faham. Kalau kaca pokok kayu buang dalam rosak. Itu kelebihan banyak pokok kayu dari kayu ni untuk menahan awan. Ya. Jom. Bila awan tertahan lama, air hujan akan turun. Sebab dia ada air macam ni. Nanti kalau Cik Su buat kan, buat FB Live buat je. Saya pun fokus pada FB. Cik Su fokus FB profile je, buat je. Nanti Cik Su buat semua, walaupun tak payah lama. Saya dah share kan tips kan. Bawah 3 minit, boleh 2 minit, boleh 1 minit, boleh. Buat sama-sama. Bila kita rasa muncul sama-sama setiasa dalam Facebook Live ni, Facebook akan menaikkan kita punya algoritma. Dia nak orang aktif. Dia nak orang aktif menggunakan platform Facebook. Bila pengguna aktif, secara tak langsung mempopularkan Facebook. Facebook nak popular lah. Dia menumpang kerajinan kita aktif buat Facebook Live. Akan menaikkan kepopularan Facebook di peringkat antarabangsa dunia. So dia beri pada kita, mana sama-sama untung lah. Kita aktif buat FB Live ke, buat posting gambar ke, menggunakan platform dia. Semakin kita aktif menggunakan platform dia, di masa sama dia akan menaikkan popularnya Facebook. Kita panggil win-win situation. Itu kelebihan dia. Sama-sama lah Facebook ke, Shopee ke, TikTok ke, IG ke, sama sahaja. Menggunakan pilih sama. Zimi, apa khabar, meh? Ni, hiking ke puncak Bukit Bintang. Dah sampai dah, nak turun dah. Meh boleh tengok balik video saya lepas sebelum ni. Zimi besok tengok balik video saya sebelum ni. Lepas start bawah ke atas ni, dah menurun ke bawah ni. Dah meh. Tadi sama awak dia ada awan. Masuk dalam awan tadi. Mereka kena sekali menikmati keindahan ni. Sebab dia, untuk makluman ya, hutan Bukit Bintang ni dia gadget sebagai hutan simpan.
So dia boleh tengok pokok kalau besar-besar. Macam zaman dinosaur. Ni trek ni dia nak ke puncak Bukit Bintang lah. Okay, memang selesa. Dia menjaga kan. Sebab ada, kata apa ni, puja-puja naik, uruskan maintenance pemancar. So dia jagalah. Ada pokok kayu dia akan buang, balak tumbang dia akan potong buang. Okay. Sekarang ni dah tengah menurun ni man. Nanti kalau nak naik boleh lah. Kita set masa kita naik sekali insyaAllah. Kita naik sekali. Nak naik motor boleh. Kalau nak cepat naik motor lah. Saya syarat sekali lagi ni man. Sama Cik Yusof, saya akan sekali lagi untuk saya ambil sedikit spesies periuk kera. Aktiviti ni bagus untuk fizikal dan mental, betul-betul. Saya slow develop mental sebab kita perlu kesabaran. Mental pula supaya tak panik. Sebab saya buat live untuk Cik Yusof juga Ziman Besuk. Saya sengaja buat live. Saya bergerak bercakap. Ini saja latihan mental lah. Latihan mental boleh bercakap dalam apa situasi. Tenang ke, tertekan ke. Kita boleh bercakap, keluarkan idea. Ini satu latihan yang secara tak langsung untuk mental punya improvement. Boleh kita bercakap, boleh beri idea dalam situasi tertekan, situasi penat, kita boleh keluarkan idea. Misalnya saya bercakap, mendaki ke menurun ke, kita bercakap, keluarkan idea. Ini adalah jenis latihan secara kata apa, serampan dua mata. Perlu. Saya pun adalah ketiga orang yang berusaha untuk memprovekan kualiti bercakap. So saya guna teknik ni lah. Bila ada ke sini. Lepas no. Sini. Dok sepeda lagi no. Lagi. Oh lu. ya. Ada sini. Ada. Dia sini. Sini udah segar sini. Udah segar macam kamera Highland, tapi tak sehebat kamera Highland lah. Tapi sekali lagi bertiup kan, boleh rasa kesegaran udara tu. Sebab dia tinggi sini dah. Tinggi. Cik Su pernah ikut saya buat live di ni? Man. Ikut saya tak belah. Pernah tak ikut saya buat live di ni? Bukit Keluang. Esok keluar esok okey. Baik. Esok kalau rezeki kita nak Bukit Keluang insya-Allah. Esok hari Ahad. Tengok macam mana. Nanti saya akan maklum dalam WhatsApp group sebagainya. Okey insya-Allah nanti boleh follow saya lah. Kau sini di sini? Bukan sini, bawah no. Okey, kamera harapan lah senang sambil saya mata kamera harapan. Tu dia. Cuma sampai hari ni jadi lah. Jadi tidak ada persiapan sangat. Bawa air sekadar air je. Bawa air ni lah. Sebab ni pun ada separuh air ni. Hutannya pun masih kekal pelihara. Ni hutan ni dia Cik Yusof termasuk dalam di gazet sebagai hutan simpan. Sebab tu dia tak ada pembalakan. Okey. Pokok besar-besar lagi. Pokok balok besar di depan ni mana dia besar tadi. That's sebab dia terpelihara. Dia tidak ada pembalakan beres ha. Sebab dia istilah sebagai hutan simpan kekal. Bukit Bintang dekat Jalan Raya tau. Jalan Raya dekat tu. Sana Jalan Raya. Yang sebelah ni menghala ke Raya Pedar, ke Gunung Tebu sebelah sini. Sampai Kenyir. Tapi ni adalah bajaran ni. Bukit Bajaran dan ni adalah rabun-rabun. Kalau naik tu, turun sana tu, memang tak tahu ke mana pergi lah. Dia trek ni dia buat ikut lereng, bukan ikut atas rabung. Kepandaian engineer dia memang nak buat cari macam tertinggi kan, cari jumpa dia buat lah. Sampai punca tu dia kona. Macam kamera Highland lah. Dia paksa dia ikut lereng. Harap biarlah ianya kekal. Okey, mudah-mudahan begitulah Cik Yusof. Kekal lah untuk generasi ciak cucu kita akan datang. Ni gaung ni. Alai wah gaung tu. Oh. Ni gaung tu. Jalan air ni naik lagi rabung tinggi lagi tu. Oh tu lutut ke dada tu. Lutut ke dagu. Nanti Ziman lupa Ziman buatlah apa nama ni, Ziman buat bila. Buat saya kalau tak cakap tak apa, kalau malu tak cakap jangan cakap tak apa, jangan buat saya langsung. Untuk personal branding supaya bisnes awak tu, bisnes awak ternak itik tu lebih orang nampak,
Bila orang nampak, orang kenal. Bila orang kenal, mudahlah nak jual itik dengan cepat. Orang beli. Punca orang tak beli sebab orang tak tahu kita, tak nampak kita. Sebab kita tak nampak, orang tak kenal kita lah. So bila Ziman aktif buat, saya langsung guna Facebook. Contoh macam bagi makan itik ke, kutip telur itik ke, contoh rawat itik sakit ke. Anda akan bantu orang boleh nampak. Nanti Facebook tolong viral kan. Bila orang percaya nanti, bila apa-apa nanti senanglah orang nak cari itik. Nak cari itik, orang nak itik, dia akan tanya mana. Orang selalu muncul, bilah Ziman besuk. Itu tips saya bagilah. Ada? Mau pergi okey, bagus. Apa nama? Seronok tengok. Memang seronok Cik Yusof. Memang seronok. Ni pun saya punya handset ni kalau sebab saya tak ada pakai gimbal. Kalau pakai gimbal kan, video cantik. Kita pusing pun gambar stabil je. Kalau gimbal mahal kan, kita goyang-goyang pun handset stabil, steady. Gambar smooth. Memang orang tengok tertarik. Kalau macam saya pegang sekarang ni, kan tak ada tarik gimbal dia ketua itu hayal lah. Dia tengok lampu tak seronok. Kalau beli gimbal yang mahal kualiti kan, kita pusing gitu gini pun handset tu stabil. Orang suka tengok. Tapi itu insya-Allah rezeki nanti saya akan beli, saya dapatkan drone dan juga gimbal untuk dapatkan hasil video lebih menarik, lebih lembut, lebih smooth. Itu penting untuk menaikkan orang yang suka menonton. Taruh ikhtiar lah. Nanti rezeki Cik Yusof boleh buat juga nanti. Setiapkan Cik Yusof supaya dapat beli handset yang okey sikit. Satu fasa demi satu fasa. Rezeki nanti belilah. Beli gimbal, beli drone. Sebab penting tahu video marketing sekarang ni memang cukup power. Video marketing, pemasaran, mana buat orang nampak dengan menggunakan video. Video apa? Banyaklah. Facebook boleh, Facebook live, IG live boleh, macam-macam. Terpulang pada masing-masing minat. Saya sebenarnya fokus dahulu gunakan live di Facebook. Itu fokus masing-masing lah. Tak masalah. Cuba penting buat lah. Macam ni pun okey, cantik juga gambar. Ni saya pakai handset okey Cik Yusof. Saya beli handset yang agak mahal sikit. Handset yang tinggi sikit. Dia punya pixel. That's why lain sikit, gambar tajam. Itu macam Cik Yusof lah. Saya beli dia pun ni hasil bisnes separate lah. Saya kumpul sikit-sikit. Biasa kita orang Tok kan. Berasa ansur, tak masalah. Ayah kita nak gesa-gesa sangat. Jadi kita buat sesuatu insya-Allah. Perbaiki sikit-sikit. Memanglah satu benda ni perlu masa. Ibarat tanah pokok lah, daripada benih tu naik sikit, seci, 2 eci, tumbuh daun. Lama-lama tinggi setinggi lutut, setinggi pohon, setinggi kepala. Semua perlu proses belaka. Dia kata bukit kan, tu saya kata bukit. Kalau kita laju dia sakit sendi. That's why tak boleh. Dah laju masa menurun sebab kita break. Kita break dengan kaki ni. Kalau lama-lama sakit lutut lah. Sebab kita menahan momentum ke bawah kan. Kalau kita mendaki macam ni, kita melawan beban, kita pasal bokok ke harapan. So turun ni kena slow. Kita tahan, tahan lama sakit sendi ya. Itu kena teknik saya bagilah. Ini tentu Cik Yusof tahu lah. Tahu teknik. Masa mendaki lain, masa menurun lain. Di masa menurun, dah dengan tubuh, kita nak ke bawah, kita tahan lutut. Tahan dengan tumit. Lama sakit lah. Tu. Sebab tu lah tu bukit ke rendah kan. Menurun tu tak boleh laju. Walaupun ringan tapi keringan tadi memberi kesan pada sendi. Sebab kita tahan dengan lutut dengan tumit. Menyebabkan sakit sendi. Itu apa yang salami lah. Harap ya. Harap ya. Saya tengah usaha cari timbul ni supaya cantik gambar ni. Tak apa sih. Jalannya dah bertar. Yang ni dia asal dah tar tapi dah rosak dah. Memang bertar.
dia memanglah dia nak ke pemancar kan, dia perlu dulu dia buat tailuk ni. Tapi dah hakis kan. Tapi dia turut dengan batu granit. So dengan motor atau dengan 4-wheel drive boleh naik. Memang boleh lah, dengan 4-wheel drive boleh. Dengan motor boleh. Sebab tu saya bagi dengan selipar je ni. Setengah selipar sebab apa? Sebab dia jalan ni selesa. Jalan ni maknanya boleh dengan selipar. Oh, dia break. Tak boleh sebab tu ni. Dia sakit lutut, sakit betih dalam belakang, punggung. Kita tahan dengan ni, dengan tumit. Gak laju kan. Sebab tu masa menurung kena slow. Kalau laju kok. Jangan lupa Cik Yusof Cik Yusof buat bila setiap hari jangan lupa. Buatlah paling kurang paling kurang 1 ataupun lebih. Buatlah 5 ke. Kalau 1 belas 2 minit baru dapat. Sekejap je 2 minit ataupun 1 minit. Lama. Yang penting kerap muncul saja dulu. Kita nak menarik algoritma Facebook supaya tarik kita lebih orang nampak kita. Atas. Ya, tak ingat abah. Ya. Ada. Dia kat dengan ni, kat dengan pokok rotan kan. Ni kayu ni. Boh lagi mak ni kayu. Cuk cek. Kayu bengkok ni kan, kayu ni, kayu bengkok tu. Iya. Di bawah kan. Boh lagi. Dia memang dia kala turun sakit betih. Sakit betih. Baik mendaki. Hanya kena undur gitu lah. Kena undur gitu. Enak dia ulat ni. Rupanya kayu. Ada mana pasal ada benda apa ni? Tengok. Nampak tak? Macam-macam. Rupanya kayu. Macam ulat senduk. Bimbel sebab dia warna kelabu Hotel hutan hati-hati. Mulut jangan apa ni, jangan sombong. Jangan celupa. Sebab dia mata berbisa dia warna penyawaran tu macam ada kayu kan. Kita jangan sombong, yang terkabur, jangan mencabar. Kita masuk hutan tempat orang kan, tempat makhluk lain, rumah orang. Tentu dia lebih arif tentang rumah dia. Macam kita sendiri lah. Kalau kita sendiri tahu kan di mana pisau, di mana tempat sejuk, di mana tempat letak anak kucing apa-apa. Sama masuk hutan ni. Ini tip lah. Yang petua. Sama masuk hutan ni, masuk rumah orang, makhluk lain. So kita kena hormat lah, respect lah. Kita respect. Jangan kita rasa hebat. Walaupun kita dah hebat, jangan kita declare hebat. Kita masuk kawasan orang, makhluk lain, kita hormat dia orang. InsyaAllah selamat. Sebab sama saya masuk hutan, alhamdulillah selamat jugalah. Saya dah masuk hutan di Ibam apa kan. Saya tak amal, saya tak berdiri sekadar menada je. Alhamdulillah selamat. Masa Seriban dulu saya masuk hutan seorang diri je. Setelah pagi, sampai tengah hari. Seorang diri je saya masuk hutan. Boleh dapat tim untuk minat tu. Berapa lama saya masuk hutan seorang. Nama ada yang minat. Saya ajak masuk lah. Saya tahu dah gua kat mana dah. Saya tahu dah video kat mana. Saya tahu track mana. Sudah follow saya pun senang lah ikut track jumpa samanya. Tasik ni. Macam tu. Tapi alhamdulillah selamat sekali lah. Sebab sama prinsip, jangan kita sombong diri, jangan kita rasa hebat. Sebab kita masuk tempat orang, rumah orang. Macam ni lah, kalau saya masuk rumah Cik Yusof, saya buat macam sendiri. Apa perasaan Cik Yusof? Apa dah sabri ni main rumah orang. Selamba pergi ke dapur, ambil nasi, ambil ikan. Ambil baju rumah orang. Kalau rumah orang, tentu Cik Yusof marah kan? Sama juga. Itulah konteks rumah yang kecil. Kalau hutan rumah besar ni, macam-macam ada kehidupan. So kita respect semua makhluk. InsyaAllah selamat. Selamat insyaAllah. Dah. Sikit betih sikit betih kalau turun. Kita tahan kan, kita break dengan tumit. Saya ingat masa saya naik Mutebu dahulu, masalah sakit masa turun ada balik. Okey. Dah tahan ni. Turun ni, tahan tumit. Guk gitu kan, efek pada sendi.
kat sini sakit lutut, sakit sendi. Macam mana tu? Teknik fotografi tu. Asin ni kan? Ke mana ni? Ni kobus awan. Nanti saya buat nanti apa nama? Pokok balok besar. Pokok spesies zaman bila tahu ni? Mungkin puluhan tahun dahulu. Alhamdulillah ada. Nampak tekan tu? Tu lepas pada Rabu ni dah kawasan hutan tu. Kalau pergi lagi tu, kalau panjang hari tu jumpa, kalau boleh pergi Kuala Tasik Pedah, boleh pergi Gunung Tebu, Tasik Pedah, pergi Kenyir. Pada beres, tak apa. Apa rasa ada lagi rasanya. Tak apa biar. Sebenarnya saya rezeki nama-nama ataupun khasiat tumbuhan saya tak kerti lagi. Mungkin Cik Usul tahu kot. Yang lebih tahu daripada saya sangat tentang khasiat tumbuhan ni. Pokok ni apa khasiat dia, untuk apa, atau kelebihan kalau tahu. Masuk hutan kalau tahu ni boleh, pokok ni boleh ambil, boleh minum. Sebab saya ingat ada tahu dalam hutan ada satu pokok dia macam bawang putih. Boleh guna untuk masakan. Kan itu ilmu yang berguna. Masak dalam hutan tak payah sangat kalau tak dah habis bawang putih. Saya satu pokok, satu tumbuhan tu dia macam bawang putih boleh guna untuk masakan. Tak pasti benda macam mana daun macam tak dengar tahu bahawa ada macam tu. Ada yang maknanya hutan ni pokok isi dia macam bawang putih boleh guna untuk masakan. Saya tengok cerita lah, cerita daripada datuk saya lah cerita. Cerita ni saya Allah Allah tak asli tak betul. Datuk saya cerita satu masa dulu berapa pekerja hutan kan masuk hutan cari pokok-pokok ubat-ubatan kan. Hutan berminggu-minggu dalam hutan. So bila dia beradu tu, satu tempat yang patut untuk beradu berehat. So bila dia nak masak tu, dia orang dapat terlupa bawa senduk. Terlupa bawa senduk. Maka seorang member tu cari-cari kayu kan. Tengok, tak tahulah. Cari-cari mana nak buat senduk ni untuk kacau nasi yang memasak tu. Jadi saya jumpa pokok satu kayu tu ambil dia buat senduk. Dia pun kacau-kacau nasi tu. Nasi tu berubah warna hitam. Betul ni. Nasi berubah warna hitam. Tapi nak buang kat dia fikir nak buangkan sayang. Tapi tak bau busuk apa. Hanya warna hitam je nasi tadi. Nak buang takut membazir dengan hutan kan. Sejauh nekat lah makan je lah. Sebab bau tak kacau kan. Maka dia pun makan. Makan apa nasi yang berwarna hitam tadi. Okey. Yang member yang makan ni, 3 orang ni. Dari ke hari, bulan, tahun. Dia tak perasan. Dia tak pernah tua. Dia tak perasan. 4-5 tahun kemudian dia berperasan, kenapa kita ni? Tak perasan kalau kita ni. Kira ketika dia orang dah berumur dah, veteran. Tapi kenapa kita rasa sihat seumur? Dan kita punya muka awet muda. Cerita betul. Dia penuh, iyalah, baru perasan. Kita ni, kita tua dah. Kenapa rasa cergas? Kenapa muka macam muka muda, tak kedut, tak ni. Rambut tak uban. Tapi tak tahulah sebab apa mungkin dia orang fikir mungkin kita pernah makan tu nasi yang dalam hutan 5 tahun dahulu yang warna hitam menyebabkan kita rasa sihat, sakit badan dan muka sentiasa muda. Cerita ni saya dapat betul saya cerita lah. Betul Allah alam lah. Saya pun tak ada ilmu lagi ni heboh. Rugi kalau Yesus ada saya boleh berguru, belajar minta sedikit ilmu dari masa ke semasa dengan Cik Yusof. Tak apalah. Tak masalah kan. Situ kan dapat kan mak? Lepas tu dah kebus. Ini sebelum lagi. Okey, beres. Satu cerita lagi yang menarik. Arwah Datuk saya cerita juga. Ini Kelantan cerita punya cerita betul ni. Tak betul orang alam lah. Tanya dia cerita dia. Cerita dia, begini cerita dia.
Gagang ni lah, cari herba, cari kayu kan dalam hutan ni. Ada masuk hutan. Satu hari, satu masa, setelah berminggu dalam hutan ni, dia jumpa satu tasik. Satu mata air yang airnya tasik tak tahu mana lah. Yang ajaibnya, di birai tasik tadi, tengok kijang jadi batu, rusa jadi batu, burung-burung yang minum air jadi batu. Di sekeliling birai tebing tasik tadi. Ini cerita Kelantan. Ini saya cerita betul insyaAllah. Okay. Segala kehidupan yang pergi minum air kat itu, tengok semua ada batu. Rimau ke, babi ke, semua ada tepi tasik tu mengelilingi. Batu semua. Maka, antara beberapa sahabat dia orang tu, tergerak hati. Sebab apa dia binatang kat sini semua ada batu belaka ni. Cerita ni cerita. Yang ada memang ada sangat, yang ada semua ada di Kelantan. Pasal apa ni? Ni rusa, pelanduk, burung-burung di batu semua tepi tasik ni. Dia tergerak hati. Barangkali kerana air ni kot. Kerana air ni kot. Maka dia pun ambil jari di tangan dia celup dalam air tadi. Celup dalam air dia akak je jari di batu. Jahit macam tu, macam misteri lah. Dia akak daripada air tu, masa lelaki dia akak je, jari dia di batu. Jadi kerah di batu, satu jari di batu. Tak tahulah, kita ni tak betul tapi kita cerita lah, Datuk saya cerita. Dia kata, oh air ni rupa sebab ada batu. Cerita setakat tu berhenti, tak tahulah apa berlaku. Di mana kalau kasih air misteri tu di mana, apakah tak tahulah. Kalau boleh tahu, kalau cerita ni betul, kalau jumpa orang tu yang tangan tu dah jadi batu tu, bertunjuklah di mana lokasi air misteri tu. Banyaklah benda yang kita boleh buat yang cukup luar biasa, yang ajaib. Tahulah. Kat sini mak, kat sini kan tu. Kat situ mak. Abang punya memori kuat insya-Allah. Bukan nak sombong. Kat sini ni. Situ. Depan tu. Depan sikit. Tengok tak gambar kan? Ada gambar kan? Ada handset tu. Itu cerita-cerita yang misteri dalam hutan. Okey. Kalau saya sendiri, masa saya ribam dahulu, masa masuk hutan seorang kan. Saya dah buat lorong. Tempat saya cari emas. Tempat ribar banyak emas Saya cari emas lah. Tertanya. Oh. Sini lah. Kat sini. Depan tu. Berkabus. Saya buat lorong lah. Lorong tu memang saya lalu. Saya tanda. Saya kerak. Saya tanda. Saya selalu jalan lorong tu kan. Satu masa. Saya jalan slow macam ni. Saya slow. Satu seorang kan. Saya masuk hutan seorang. Jarang ramai-ramai. Saya seorang. Saya jalan senyap. Tiba-tiba. Dekat je. Sini ke anak saya tu. Bunyi kijam jerit. Kiu, 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 kiu. Rupa-rupanya. Kijang tak perasan. Abah dengan dia. Kijang tak perasan. Abah dekat dengan dia. Sebab saya slow Saya slow gitu. Dekat dia. Dia punya tepik tu. Kiu, 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 kiu. Kijang. Oi, kijang. Tapi tak sebab apa. Yang melompat punggung hilang. Nak beritahu apa. Orang kita buat tu kan. Binatang juga lalu sebenarnya. Tak lalu je susah ni. Binatang perhati. Dia lalu jalan senang sebenarnya. Lalu terseruput dengan Abah. Oh, kijang besarnya tu. Kijang. Itu first time saya dengar kijang yang berjerit dekat dengan saya lah. Yang banyak kijang di Ibam. Itu saya jumpa asli sana kan. Jumpa dengan dia. Dia orang tu memang dah moden dah. Ada senapang apa. Tanya ni. Abah cakap apa bang? Cari kijang, cari pelanduk. Oh, tak apalah. Sebab dia memang kawasan dia kan. Kerajaan pun tak kacau. Dia orang tak boleh asing apa. Sebab dia turun-temurun macam tu kan. Turun-temurun macam tu. So dia orang bebas lah. Okay. Pengalaman saya. Dalam masa-masa dulu lah. Memang lautan banyak benda-benda yang luar biasa. Ya banyak. Cuma rezeki masing-masing lah. Rezeki masing-masing. Saya memang biasa dulu masuk hutan itu saya memang ambil gambar. Saya suka ambil gambar. Yang menarik, yang luar biasa. Pokok ke apa ke. Saya mesti pengen sekali gambar yang saya ada masa dulu.
Memang saya memang suka sangat dengan alam. Sebab saya fikir memang dah kalau lain lah kalau ada planet lain kan. Kalau ada planet bumi lain tak apa. Kalau hanya ini saja planet kita ada, memang kalau rosak rugi lah. Memang rugi. Dulu saya masuk hutan dulu nombor satu tu lah kerana sekarang untuk apa nasihatkan otak saja, refreshkan minda saja. Ya betul tu, ya betul caranya tu. Kalau jalan dalam hutan buat lorong. Cakap tak lorong je sama kat masa saya ibam dulu. Saya ibam hampir 5 tahun. Saya pernah jumpa satu keluarga orang asli. Nama apa saya lupa dah. Dia daripada nak jalan keluarga dia daripada kampung Bukit Tanah. Dalam hutan tu, nama kampung Bukit Tanah. Kampung Bukit Rutuh. Dia nak mari ke Pugano, dia tak ikutlah raya. Dia tak naik bas. Dia punya kepakaran dia, family dia, anak-anak, cucu-cucu dia, dia boleh cross pintas ikut hutan. Ikut hutan. Kampung Bukit Rutuh, Tanah Rutuh. Dia mari ke Ranuh ni, keluarga kat Ranuh ni, kalau ada hari pesta apa kan. Dia ikut hutan. Saya tahu sebab apa? Saya tersempak. Semasa dia dalam hutan cari emas kan. Saya seorang jalan lorong tu, jumpa orang asli. Tengok sampai pagi cik. Daripada mana cik? Oh, dia cakap luar, dia macam cakap cik usul lah. Saya daripada dia cakap pasal standard. Saya daripada ni kampung Tanah Rutuh ni. Nak ke mana cik? Nak pergi ke family di Kampung Gano. Kenapa tak cik naik bas? Kan senang kan? Ikut jalan yang dibuat oleh pembalakan senang. Dia kata lebih cepat, lebih pantas, lebih jimat ikut hutan. Dalam hutan tu rupanya banyak trek-trek yang shortcut. Saya masuk, betul lah. Yang ni pergi ke sana, yang ni ke sini. Oh, patut lah. Yang betul lah. Kalau dia ikut jalan biasa pembalakan ni jauh. Kan setewum balak pusing bukit kan. Pusing bukit. Buang masa pusing. Sebab bukit macam ni lah. Tak boleh straight. Bukit dia kona. So kona tu buang masa. Jauh perjalanan. Tapi kepakaran dia orang asli ni, dia cross terus. Memang daripada pagi sebelum hari sampai Kampung Gano. Oh macam tu. Saya nak tahu betul tak betul, saya follow track dia tu. Saya follow track orang asli Pakcik tu. Oh memang sampai. Saya sampai ke satu kampung asli tu di tanah ubi berkayu. Oh memang betul sungguh lah. Sulai kali pun saya tahu ilmu ni, tetapi saya memburu kan. Time saya nak cepat, saya tengok mana rek asli Saya balik ikut rek asli sebab tu saya dapat ilmu ni. Kalau saya masuk kawasan di Gano dahulu, di Ibam dahulu, kalau nak cepat-cepat tak ada pelanduk apa, jom nama saya nama Ruslang. Lasting nama dia. Jom kita balik tak ada jom. Cari trek asli. Cari lorong asli, cepat sampai ke camp. Kalau ikut jalan biasa ni, penat Rebul lah 2010 apa macam penat nak. So cari trek asli ikut sampai. Oh banyak tu. Saya dapat ilmu masa di Ibam dulu hampir 5 tahun duduk kat sana tu, memberi saya pengalaman lah dalam bahagian hutan ni. Satu pengalaman yang cukup berharga lah. So saya apply benda ni kepada anak saya lah, sikit ajar dia ni. Dia reti ilmu survival supaya tahu sebanyak, dan saya punya ilmu tak akan mati lah. Itu saya fikir saya perlu bawa anak-anak saya pergi sekolah macam ni. Sampai untuk kesihatan diri kita kan berpeluh. Tu buat saya biasa. Sebab ada apa saya berkebun kat rumah. Tu saja Yusof. Tu saya bagus. Kita ada aktiviti luar macam ni. Sebab hari pun kita perlu ingat ya. Kita manusia sebenarnya fitrah kita dengan alam. Bukan dengan gadget sebenarnya. Bukan dengan handphone 4 jam. Tak. Kesan relasi pada handset tu beri kesan pada kita punya ni. Memang manusia Tuhan buat. Dia kena bergelombang dengan tanah. Bergelombang dengan tanah. Itu memang menunjukkan kita punya jiwa akan sihat. Sebenarnya. Okay, beres. So ada bakal batah tu. ya.
Ada pagi ada, penat awal ni. Tengah hari tak ada lah. Saya biasa kalau masa dulu. Dulu masa di Iban dulu kalau nak bawa member kan, saya start pagi. Pagi pukul 8 dah naik dah. Saya nak menikmati lah. Saya nak masuk dalam awan tadi. Dia bila dia berkabut, seronok tahu kita dalam awan. Tengok satu tempat saya panggil apa ya? Bukit Pemandang nama tempat tu. Di daerah bukit tu satu tempat yang sentiasa ada awan. Saya yakin dah tempat ni ada benda-benda yang luar biasa ni. Saya yakin sebab pengalaman pada saya ada pengalaman kan. Saya pun set bearing tuju terus ke tempat ada awan tu. Saya naik. Sampai tempat tu memang betul lah. Dia memang tempat selalu ada awan. Sentiasa lembab. Sentiasa lembab. Kalau seminggu 4 hari lembab ada awan semua memang banyak benda-benda tumbuhan yang luar biasa. Sampai tempat tu memang cantik, memang menarik, penuh dengan lemuk-lemuk, sentiasa lembab. Banyak spesies pokok bunga orkid yang luar biasa bunga dia, tapi bau-wangi. Dia orkid banyak. Saya tak ingat, tak reti herba ni. Situ dia ada banyak pokok. Satu pokok yang misteri bagi saya lah. Dia batang kayu dia macam pokok macam sisi ular. Dia panggil apa ya? Saya tak ingat nama. Satu batang kayu mungkin cucu tahu dah kan. Satu batang kayu tu dia kecil-kecil lah, besar 2 jari tu. Dekat daerah bukit lembab tu. Pokok tu kulit dia, kayu dia bersisik macam kulit ular. Warna coklat. Lepas tu ada satu pokok ni. Kami panggil pokok sarang semut atau pokok Raja Satung. Banyak. Saya tengok banyak lagi tu. Yang ni. Yang jenis halu-halu dan special situ. Memang balu lah. Saya setiap marking. Saya memang setiap bila saya parti tertain macam hujan malam kan. Malam ni hujan. Saya tengok esok ada awan. Saya memang pergi. Nak menikmati keindahan tu. Mula-mula memanglah. First time nak pergi kan. Nak dapat tempat tu memang susah. Bila jumpa tempat tu. Cari bearing lain. Ada jalan pintas lah. Sebab mula-mula saya buat tu straight sungguh. Saya setting ke puncak tu. Memang ada payah naik bukit tu. Bukit memang penat. Memang itu dekat straight kan. Penat lah sikit lah. Bila kena pasti lokasi koordinat tu. Cari laluan lain. Pusing lah. Ada. Cukup rabung. Itu saya dapat pengalaman cukup menarik masa di Ibam. Kalau gua tu memang biasa lah. Gua-gua tasik tu biasa. Tasik ada ikan, tak ada ikan. Tasik hijau, tasik biru. Tasik tu warna biru air dia. Ada ikan apa. Tasik tu ada air warna hijau. Saya selam kan. Saya pernah menyelam satu tasik air warna hijau ni. Saya selam. Tak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Sebab dia gini, sebabnya dia tasik tu bekas pelombongan. So air dia warna hijau. Itu dia panggil tasik. Tasik hijau. So lagi tasik biru. Sebab air warna biru. Biru sungguh. Memang biru sungguh. Tapi tak ada kehidupan. Yang ada cuma lumpur-lumpur saja. Tapi air memang jernih. Tapi air tak ada minum sebab air dia bau besi. Saya tanya tak asli lah. Yang bercerita. Orang asli cuba lepas nak buaya. Nak cuba nak bayar tak hidup. Tak ada kehidupan. Tak ada makanan kan. Tak boleh hidup. Lama tak boleh ke Ibam. Kawasan tu memang banyak batu-batu granit muda. Batu-batu ni. Batu apa? Batu jet muda. Banyak. Batu-batu yang pelik-pelik macam batu milih pun ada. Okey. Okey, sampai dah. Sampai sembang. Kau jauh lagi, Mak? Tak pernah ke Cik Sik? Pernah. Sebab saya bercakap ni. Sebagai tips. Bagi tips. Sebab itulah antara teknik saya amal. Supaya tak perasan kita penat. Kita jangan fokus kepada kita punya perjalanan kita. Kita bersembang, bercakap, tengok burung, tengok pokok, tengok bunga apa. Saya berjalan, memerhati alam. Kalau kita fokus berjalan senyap, senyap, jalan je, tak lama kita akan stres. Itu pengalaman saya sendiri lah. Saya bila masuk hutan apa, saya pergi perlahan, jauh pun tak apa. Saya sambil jalan tu cerita, ni bunga apa, ni gini, lawang apa, ni gini. Kita tak fokus pada apa kita punya beban tadi. Kita fokus pada keindahan alam.
Ni saya jumpa sekali tengok pokok ni. Pokok paku yang khasiat apa. Ini spesies. Ni pokok ribu ni. Ni mak. Ini pokok ribu ni. Patai dia ni kita buat ikat bubu. Jemukit. Gagah lah. Tersilang pada bubu. Ni pokok ribu panggil ni. Sebab dia dalam beribu-ribu. Kuat ni. Kita sambil ke cakap kita tak fokus pada beban, kita akan lupa. Kita akan lupa benak. Itu pun apa dah. Cara saya lah. Mungkin tak sesuai orang tapi saya aman macam tu. Bercakap bila berjalan tengok. Kalau kita berjalan je, dah senyap lama, kita akan stres. Amat tak seboring lah. Amat sampai ke ni. Oh lamanya. Biasa kalau kita grup keduanya kalau kita jalan ramai-ramai grouping perlu bercakap. Sebab kita dengar suara kawan tadi. Perlu. Kalau semua senyap akan bahaya. Kita nak cakap sambil berjalan tu, orang tu mana khabar duk gini. Kita boleh tahu kalau tim ada 5 orang tu, kita boleh cam orangnya ada tak ada duduk kat mana sekarang ni. Kalau senyap belaka tak boleh. Kita kena sikit guna bersembang dengan ahli grup kita. 3 orang ke 4 orang ke. Ini penting untuk keselamatan lah. Kalau malam jalan malam boleh tambat lah, tambat. Malam bersiko sikit lagi tinggi lah. So kalau jalan malam dengan grouping, setiap orang akan tambat. Daripada depan, tengah, belakang tambak tali. Tipis lah hutan, takut ada suatu cabaran. Tambak tali jalan. Tak boleh hutan, yang seorang diri. Tapi tak semestinya lah. Dia banyak cara lain lagi lah. Tapi itu antaranya saya amal. Tambak tadi jalan. Nak bukit naik gunung sama je. Sebab that's why ni dia amal oleh orang yang naik gunung Everest sama je. Naik gunung Everest kan. Semua tambat. Kalau rebah tu dia ada tempat kontrol. Kalau suatu masuk gang apa ke, dah orang tarik. Sebab semua berangkai kan. Kalau seorang diri jatuh, tiada maaf bagi mu lah. Sama dalam hutan juga. Kalau ada gang seorang, akan terangkai ke semua sekali, boleh tahan lah. Kalau tidak, itu dia tip pasal tali dan juga bercakap perlu. Sebab kita boleh cam suara kawan kita dengan suara bukan kawan kita boleh cam. Kalau senyap tu berbahaya. Sama lah saya sendiri pun kan, memburu dalam hutan kan, saya dengan arwah abang saya sama juga. Dalam hutan tu, kita kena cam suara betul-betul. Kita bercakap secara tak bergerak sebab kalau kuat landuk lari sebab sunyi dalam hutan kan. Tapi kesunyian dalam hutan tu kita boleh dengar suara ahli kita. Sebab penting kalau tembur dalam hutan ni dia kena benda tu penting. Kalau tidak bahaya lah. Maka tu berlaku peristiwa tembok kawas diri. Sebab dia perlu ada beberapa teknik pengecaman tadi. Antara kita bercakap lah. Dalam hutan tak payah kuat dalam hutan sebab dia malam sunyi. Gemur tu lah cepat merebak. Sekadar untuk supaya tak kita hilang komunikasi je. Mana pokok balut lepas tak? Balut besar. Jauh lagi. Tak apa, turun dia ringan sikit. Sakit lutut ni, sakit lutut lah. Sakit lutut, sakit sendi kaki. Ini. Asyik berik ah. Ada. Mundur. Macam ni. Kedua saya buat bilas ni ada sebab. Sebab kedua ialah saya nak test yang satu SIM card yang okey. Saya jumpa sekarang dah esok. Dia nama apa yang okey. So saya akan dapatkan satu kuping lagi SIM card yang okey ni untuk sebab belah hutan. Itu tujuan saya. Kalau sebut nama takut saya kat terasa hati. So saya tak ceritalah. Dia nama apa SIM card yang okey ni. Yang tak okey yang mana tak apalah. Saya tahulah. Saya buatlah serentak dua tempat sebelah ni. Satu di FB saya Sabri Ibn CKM dengan FB group Sabri CKM members. Sebelah serentak dua tempat sekarang ni. Saya test SIM card. Sebab saya plan kalau rezeki saya nak buat penerokaan yang agak lebih terinci lah di kaki gunung Tebu dahulu. Sebab kaki gunung besar, luas. Bukit Bintang peluas tak habis ni. Bukit Bintang peluas dah. Ni ke Bukit Bintang. Kalau Gunung Tebu nanti, bertahun tak habis-habis nak teroka nak terinci. Ya, saya
pada masa dulu pernah juga lah macam ni, tapi sekarang tak tahulah boleh ke tak. Lama dah tak mendaki ke hutan. Buat je suka je. Tak ini buat suka je. Buatlah maknanya sampai kurang sebulan sekali ke setahun 12 kali. Suka-suka je. Tak penat, kalau tak penat, kalau tak larat berhenti, itu sahaja. Buatlah kalau ada lain, kalau cik boleh test lah cari SIM card terlaju. Mana okey sikit, yang paling bagus, gunalah untuk belah masuk hutan ke mana-mana. Share apa kat kita, kat sedikit kita ya, kat sekeliling kita sahaja. Tak cakap dulu ya, saya dulu tak cakap tak fasih, saya tak kisah. Kenapa saya tak kisah sebab itu asal kritik? Sebab ini dah membantu orang kenal saya. Keunikan yang ada di saya tak sama dengan orang lain. Dulu saya tak faham. Rasa sedih kurang. Tak. Kekurangan saya ini, cakap tak apa comel tak berjelas ni, antara personal branding saya yang bantu mudah kenal saya. That's why bagi saya kekurangan sekarang, satu kelebihan bagi saya. Satu keunikan yang tak ada pada orang lain. Yang suka berbilah, yang cakap macam tu langgang, saya je. Contoh. So, ini satu lagi kata apa, keunikan yang kita boleh gunakan untuk orang kenal personal branding kita. Lagi berbeza dengan orang, lagi mudah orang kenal kita. Kalau sama kesamaran, kalau semua warna hijau belaka kan, cuma satu Cik Yusof ni sebab sama hijau. Kalau Cik Yusof menyerlah warna pink contoh, antara kumpulan warna hijau, orang mudah nampak personal branding kita sebab warna kita warna pink contoh. Biar aduh, laki dah. Sihatlah. Lepas tu. Adalah. Apa nak pergi ni? Tidur. Nak pergi ni beli dadak ayam sekejap. Oh, setia cik tengok Oh, jelah main malas sebabnya nak menoreh tak boleh sekarang ni. Mesti banjir. Baru ni cik Sadu buat live di hujan lebat. Macam mana? Dah okey tak okey hujan tu? Maksudnya naik air tak naik air. Saya kalau hujan direct 2 malam tak berhenti naik air. Di inilah, mau saya dak mana di kapal lain sebab kampung Kuban ni tinggi sikit. Kawasan tinggi kawasan bukit. So kalau hujan direct 2 malam, kapal sekitar rendah memang naik air lah, kena berpindah lah. Okey. Ya, dah. Aduh. Tanya cik usaha mana buka balok besar ni. Kat mana mak? Balok besar. Lepas lagi dah. Jauh lagi ni. Siapa kat pak kereta ni? Tak selu lah. Nak air semula mari motor lah. Air motor. Nak ambil tu, nak ambil spesies sikit. Nak ambil spesies piuk kera tu. Nak tanam kat kebun di rumah saya. Cuma tak pasti dia punya environment dia macam mana. Untuk bagi sesuai kehendak periuk kera. Tapi kalau di Ibam dekat tasik hijau kan, dia tempat panah je kat batu-batu, hidup subur. So, saya tak dapat memahami macam mana kehendak yang sesuai kehendak periuk kera ni. Kalau tempat lembab tu Sabah lah. Tapi di Ibam tempat yang orang cari batu-batu tu, batu je tapi dia hidup periuk kera. Ada sirah. Okey, beres. Tapi sini lain ni tak itu ni. Lain di SIM card lain di FB group ni tak mantap ni. Saya dapat tak mantap, tak stabil. Tak stabil. Kalau tak stabil di situ Cik Yusof pergi ke FB saya lah, saya break sikit lah. Sebab saya fokus kan ni buat personal branding saya. Ya buat? Kereta. Ni kereta. Ni. Kereta. Ya. Ada wing tu bah. Cik Yusof. Kereta mana dek? Ni kereta, ni jalan ni. Ni jalan raya. Ni ada hutan tu. Ni. Kereta. Pun kereta lori. Oh, misteri tu. Macam bunyi jet lah. Macam bunyi UFO ya. Kau kalau hutan tak ada rumah ke? Terus tak? Jelek sebelah ni.
sebelah ni, jalan raya ni, sebelah ni. Oh, ni pemacah tu, kona tu. Dia kona tu. Dia kona tu dapat tu. Nu. Ni pemacah tu. Nampak pemacah tu. Dia kona gitu ni. Oh, jauh dia kona. Kotor ikut ni. Ni pemacah tu, dia kona ni. Tengok ni. Dia naik gitu pula. Pasal si berkabus mak, dia terperangkap itu. Apa tak? Tengah ni. Tu kan berkabus dia. Dia tahan oleh lekungan banjaran ni. Dia ditahan oleh banjaran Rabung ni. Di huruf C ni, angin mari dekat itu awan. Dia kena kau tu mak eh. Masya Allah. Apa hati hari ni eh? Balik ke urat dah lah. Jangan lupa share grup-grup pencinta alam. Grup-grup peneroka alam ke. Tu sebagai tip tu. Kalau nak cepat orang tengok, kita kena share ke grup yang sesuai dengan konten yang dibuat oleh orang yang buat AB Live. Kalau Cik Yusof buat tentang apa, AB Live tentang ayam, saya share lah grup-grup tentang ayam. Betul. Kalau Cik Yusof buat apa nama hal sungai, saya share grup-grup nelayan, contoh pencinta sungai, pala matching. Cara dia. Udah kena gitu jauh eh. Oh, isi. Oh, panjang Rabung ni. Boleh kuliku kau nak ni kona kat ni pula. Allah. Tak air dah mak. Pandai saya dah. Air motor mak. Air motor. Sebab ada kona gitu mu. Dia ambil ikut Rabung eh. Dia ikut sisi Rabung. Nak boleh jumpa poin tertinggi kan. Kali berapa kali kona ni. Boleh kuliku. Oi, lengah weh. Tak apalah. Buat je lah. Habis hari ni cakap dah habis. Habis hadiah dah. Letih dah. Sakit kaki dah. Sakit sendi kat kulali. Masa naik okey masa naik. Masa turun ni. Dia tahan break eh. Waktu kalau kita naik kenderaan kan masa turun bukit tak boleh gear tinggi, dia kena gear rendah, gear 1, gear 2. Tidak jahanam enje. Masa naik bukit mak petua dia kena gear rendah. Yang masa naik masa turun. Sama masa naik, ya masa naik sama, tapi lagi penting masa turun lah. Kena gear rendah, gear 1, gear 2 okey. Kalau gear 4 ke 5, jahanam kata. Sebab turun laju Habis ni dah. Habis tenaga dah. Okay, kalau start nyamuk je lah sapal lah. Ya, kat nyamuk dah. Tadi ke nyamuk banyak tadi. Pegang nyamuk banyak. Mana kau ada besar dah. Nak tunjuk kat Depan ada se. ni Pak Cik Yusof. Ada nyamuk se. Ada dengan tempat banyak nyamuk dia. Itu dah se dia. Banyak gopuk, nyamuk ada. Ini banyak tu pokok kayu dah. Nanti orak balik ni, orak. Balik minum air sepres banyak. Laju tunggu. Ada. Waduh, sebab di selipas saya ni ada benda ni. Ada macam tajam ni. Dia terkena pak. Cak dia tekan kaki yang ada. Dia ada benda tajam di selipas ni. Bila terkapit dengan batu, jarum tu tajam tu naik ke atas. Dia kena tikam kaki. Bila beli mobile
Mantap ni mobile dengan kita punya mobile. Tapi yang lebih ni kat mak so mak so kakak so. Kok putih tu ah. Putih dia. Atal. Dia SIM kak. Kak Wien set ni set abah SIM kak. Tingkat you. Bila bagi tu teh. Oh, amak lah ha. Tak? YouTuber YouTube tu. Dia dengan ayah, dia dengan dia. Masalah ke? Tahu tak ingat ada Ada YouTube. masalah tu. Outdoor boys tu you anak-anak you. Bagus ha. Kasar gila you. Jangan dia apa ke? Dua orang. You dengan anak you sore kadang-kadang you pergi kat Lombok Mah kalau. Ya. Jumpa fosil terbaik tempat tu. Apa nama YouTube tu? YouTube tu? Outdoor boy. Saya cakap you tengok berapa ribu orang tu tu tak tengok. Oh. Ayah you dengan anak you kadang-kadang pergi sore anak you kadang-kadang pergi sore ataupun pergi dengan dua orang anak you lagi. Amak nanti kamera meh abah lah. Kamera meh. Kaki. Harapan lah. Harapan. Share ya. Menonton ni hai, menonton ada ya khabar ada menonton. Mana pergi menonton? Share lah. Komen jawab ni. Mana? Dulu lain untuk dia. Rapi halang buat sampai kat kereta. Okey. Berapa masuk ya? Saya buat live daripada hiking, aktiviti hiking Bukit Keluang sekarang ni ke dalam perjalanan balik daripada puncak ke tempat parking kereta. Saya start tadi pukul 12.30 menurun lah. Masa naik tadi start pukul 10.30. Oh, cukup besar ni. Oh, ni dia lah. Lutut lah. Ada sakit lutut. Besar balut ni ha. Kepala. Dah cangkul dah. Kalau pergi ikat dah. Apa dah upuk-upuk? Apa dah? Lagi dia upuk ada lah, siapa lah. Siapa dah. Kaki dah apa? Kaki dah. Aja tu ni Siapa dah. Dia pak suruh upuk lah. Drive belakang dah. Okey. Jalan jauh lagi ke? Jauh lagi ke? Ya. Oh, tak ngamuk lagi. Ni apa ni? Apa dah upuk ni? Pak suruh upuk siapa lah? Siapa dah kalau jatah ni? Tak molek jalan ni. Apa dah?
Okey, sahabat semua. Pas masya-Allah. Apa letih akak letih dah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.